Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey. Selamat datang dan terima kasih kerana menonton video Cikgu di YouTube channel Cikgu, Mr. GTM Channel. Okey, video pada kali ini Cikgu nak kongsikan video penerangan berkaitan dengan subjek matematik tingkatan 2 KSSM bab yang kedua, penfaktoran dan pecahan algebra, di mana di dalam bab 2 ni ada 3 subtopik ataupun standard kandungan utama, 2.1 kembangan, 2.2 pemfaktoran dan 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, pada video kali ini cikgu nak sentuh subtopik yang pertama, 2.1 kembangan. Okay, manakala untuk subtopik 2.2 pemfaktoran dan 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik ni, cikgu akan buat penerangan pada video yang seterusnya lah. Okey, baik. Pengenalan kepada ungkapan algebra itu sendiri. Okey, baik. Umumnya algebra merupakan cabang matematik yang digunakan bagi menerangkan perhubungan antara beberapa kuantiti unit. Contohnya jarak dengan laju, berat dengan tinggi dan lain-lain. Melalui perhubungan ini, murid boleh mempelajari kemahiran menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi. Okey, baik. Dalam bab ini, para pelajar akan mengenal pasti dan mempelajari beberapa istilah ataupun rangkai kata yang kita akan sentuh satu persatu dalam bab ini. Okay, yang pertama tu kembangan, yang kedua ungkapan algebra, faktor sepunya terbesar FSTB, pecahan algebra, kuasa dua sempurna, pendaraban silang, pengangka, penyebut, sebutan terendah, dan gandaan sepunya terkecil GSTK. Okey. Baik. Imbasan silam ni sebagai pengetahuan am lah. Menurut buku berjudul Al-Jabr wal Mukabala yang ditulis oleh seorang ahli matematik berbangsa Arab, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, perkataan algebra berasal daripada Al-Jabr. Beliau juga digelar sebagai bapa algebra atas sumbangan beliau dalam bidang algebra. Maslahat bab ini, okey, kenapa kita belajar bab ni? Apa kepentingan dia? Okey, yang pertama, algebra banyak digunakan dalam perbandingan harga, proses jual beli, ukuran, perubahan nilai dan sebagainya. Yang kedua, algebra juga digunakan dalam bidang seperti bidang kimia, fizik, forensik dan lain-lain. Para pelajar boleh buat kajian lebih mendalam berkaitan dengan aplikasi algebra ni dalam kehidupan seharian dan juga bidang kerjaya. Okey, baik. Kita masuk kepada muka surat seterusnya. Okey, baik. Para pelajar boleh rujuk bab ni muka surat buku teks matematik tingkatan 2 KSSM bermula muka surat 18 sehingga muka surat 27 untuk subtopik 2.1 tu kembangan. Okey, baik. Muka surat 20 aktiviti kreatif. Okey, mengira luas menggunakan jubin, kaedah jubin algebra. Bahan kertas berwarna hijau dan biru. Langkah 1, potong kertas berwarna biru menjadi segi 4 sama, berukuran 6 cm panjang dan 6 cm lebar. Yang kedua, potong kertas berwarna hijau mengikut ukuran saiz 6 cm panjang dan 2 cm lebar. Yang ketiga, hitung luas kertas biru dan kertas hijau dengan kaedah 1 dan kaedah 2. Jadi kaedah 1, kita kira luas kertas biru tambah luas kertas hijau. Jadi luas kertas biru, kita tengok kat sini 6 cm darab 6 cm. Jadi kat sini 36 cm. Kuasa 2. Okey, manakala
luas kertas hijau 6/2. Jadi 12 cm kuasa 2. Okey. Jadi tambah 2 tu dapat berapa? Jadi 36 tambah 12. Okey. Jadi jumlah luas dia 48 cm kuasa 2. Okey. Manakala kaedah 2, okey, kita guna kaedah 2. Bila kita cantumkan, okey, jadi panjang dia tu, panjang yang baru 6 cm tambah 2 cm panjang baru dia. Okey, panjang dia punya panjang 6 cm tambah 2 tu dia akan jadi cantuman 2 lah, 6 cm tambah 2 cm. Jadi panjang 6 cm darab dengan lebar biru, okey, lebar dia 6 cm tadi tambah lebar hijau. Okey, jadi 8 kat situ. Jadi jumlah luas 8 darab 6 akan dapat sama jugalah. Okey, 48 cm kuasa 2 juga. Jadi dua kaedah ni akan dapat luas yang sama. Okey, jadi nombor 4, adakah terdapat persamaan jawapan pada kedua-dua kaedah? Ya, kita dah bincang dah tadi. Okey, nombor 5, berdasarkan rajah di bawah hitung luas segi 4 ABCD. Okey, luas ni kita tengok dalam sebutan X macam ni. Jadi dia punya luas, okey, luas segi 4 ni ABCD ni. Okey. Kita tulis macam ni. Okey, sekarang ni lebar ni kita tambah ni, X tambah 3. Okey. Lepas tu darab dengan X. Okey, panjang darab lebar lah, sama lah tu, ataupun X darab X tambah 3 pun boleh. Dia akan membentuk ungkapan algebra. Okey, X darab X kuasa X kuasa 2. Lepas tu 3 darab X jadi 3X. Dia akan membentuk luas ni dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, baik. Selesai untuk penerangan berkaitan dengan aktiviti kreatif tu. Kita masuk kepada subtopik utama kita 2.1, kembangan. Standard pembelajaran menerangkan maksud kembangan dua ungkapan algebra. Okey, baik. Kembangan ungkapan algebra ni bermaksud hasil pendaraban satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Ungkapan algebra ialah ungkapan yang menggabungkan nombor pemboleh ubah atau simbol matematik lain dengan operasi. Misalnya 2A tambah 5. Okey, baik. Kembangan dua ungkapan algebra. Okey, tengok dulu rangsangan minda. Tujuan menentukan luas segi 4 ABEF, bahan lembaran kerja. Langkah 1, hitung luas ABEF dengan menggunakan dua kaedah di bawah. Okey, ni gambar rajah dia. ABCDEF. Sekarang ni dia nak suruh kira ABEF. Okey, baik. Ukuran dia bagi dah. AC tu 5 cm. AF 3 cm. ED ni 3 cm. Okey. Baik. Sekarang ni panjang EF boleh diperoleh dengan menulis ungkapan berikut. Jadi kita dah tahu AC ni 5x. ED ni 3 cm, jadi EF tu 5x tolak 3 lah. Okey. 5x tolak 3 cm. Kaedah 1. Okey, macam mana kita nak kira ABEF? Luas ACDF. Okey, ACDF tolak luas BCDE. Okey, luas ACDF tu berapa? Okey, 5x darab dengan 3 sama dengan 15x. Tolak luas BCDE, 3 darab 3, 9. Okey. Jadi dia punya luas ABEF 15x tolak 9 lah. Okey. 15x tolak 9 cm. Okey, baik. Kaedah 2, luas ABEF kita kira panjang darab lebar. Okey, panjang dia yang ni tadi EF
EF tadi. EF tadi 5X tolak 3. 5X. Okay, 5X tolak 3. Okay, lepas tu darab dengan AF. AF 3 juga, 3 cm. Bila kita darab, okay, 5X tolak 3 darab 3. Okay, 5X darab 3 dapat 15X. Negatif 3 darab 3 dapat negatif 9. Jadi dapat 15X tolak 9 juga. Sama jawapan dia dengan kaedah 1. Jadi dua-dua kaedah akan dapat jawapan yang sama. Okay. Jadi perbincangan dia, adakah jawapan bagi kaedah 2 sama seperti kaedah 1? Jawapan dia sama. Okey, baik. Teruskan. Apabila melakukan kembangan ungkapan algebra, setiap sebutan dalam tanda kurungan mesti didarabkan dengan sebutan di luar kurungan. Okey, baik. Contoh 1. Kembangkan setiap ungkapan berikut. Okey, A. Tengok 6 darab dalam kurungan 3 tambah 4 W. Okey, tengok penyelesaian dia. Dia darab, dia yang kat luar tu darab dengan satu-satu yang kat dalam. Okey, 6 darab 3 tambah 6 darab 4 W. Okey, 6 darab 3 18, operasi tambah. Okey, 6 darab 4 W dapat 24 W. Okey, B, 3R darab R tolak 2S. Jadi dia darab satu-satu dekat dalam tu. 3R darab R. Okey. Tambah 3R darab negatif 2S. Operasi dia tengah-tengah tu tambah. Okey. Yang negatif, yang dalam tu bukan dia kita panggil negatif. Okey, negatif 2S. Jadi 3R darab R dapat 3R kuasa 2. Okey. 3R darab negatif 2S akan dapat negatif 6RS. Sebab tu jadi tolak 6RS. Okey, C. Negatif 5B itu darab dengan dalam kurungan A tambah C. A tambah 3. Okey, negatif 5B darab dengan A tambah negatif 5B darab dengan 3. Jadi akan dapat jawapan negatif 5AB. Okey. Yang ni jadi negatif 15B sebab positif jumpa negatif. Okey, dapat negatif lah. Okey, 5B darab 3 tu apa? 15B, negatif 15B. Okey, baik. D. Negatif 2/3Y darab dalam kurungan 9Y tolak 3Z tambah 6X. Okey, darab satu persatu. Negatif 2Y/3 tu darab dengan 9Y. Operasi dia tambah. Lepas tu dalam kurungan lagi negatif 2Y/3 darab dengan negatif 3Z. Tambah lagi negatif 2Y/3 tambah 6X. Darab dengan 6X tu. Okey. Lepas tu bila darab ni ada yang kita boleh kata apa? Pembahagian dia tu lah. 9 boleh bagi dengan 3 dapat 3. Okey, dapat negatif 6Y kuasa 2. Manakala yang ni boleh cancel out lah. Dia panggil kata kita boleh cancel out 3 dengan 3 ni. Yang ni jadi positif 2YZ. Yang ni 3 dengan 6 ni. Okey, boleh cancel out. 6 boleh bagi 3. Dapat negatif 4SY. Okey, macam itulah jawapan dia. Boleh cubalah. Boleh cuba untuk dapatkan jawapan. Okey, baik. Seterusnya, rangsangan minda. Melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra, bahan lembaran kerja, langkah aktiviti berikut dijalankan secara berpasangan. Murid pertama menghitung luas segi empat sama RSTU dengan menggunakan kaedah 1. Yang ketiga, murid kedua menghitung luas segi empat sama RSTU dengan menggunakan kaedah 2. Okey, ni gambar rajah yang ni. Okay, nak kira RSTU, okay, gabungan ABCD tu. Luas segi 4 RSTU boleh dihitung dengan kaedah 1 dipecahkan kepada 4 bahagian ni ABCD. Jadi luas segi 4 RSTU sama dengan luas A tambah luas B tambah luas C tambah luas D. Dia punya ukuran tu dalam sebutan A, B macam tu. Okey, baik. Kita isikan tempat kosong ni. Okey, luas A darab A. Okey, luas B tu A darab B.
luas C ni A darab B juga. D ni B darab B. Okay. A darab A akan jadi A kuasa 2. Okay, ni AB, AB. Okay. Dua-dua dapat AB. Yang ni dapat B kuasa 2. Okay, susun balik A kuasa 2. Okay, AB tambah AB. Jadi 2AB lah tengah-tengah ni. Okay, tambah B kuasa 2. Okey, itu kaedah 1. Okey, kita tengok kaedah 2. Sama tak jawapan? Asingkan segi empat sama kepada dua bahagian seperti berikut. Okey, luas segi empat RSTU sama dengan luas A dan luas B. Tambah luas C dan luas D. Okey, luas A dan B ni. Okey, A darab A tambah B lah. Okey, A darab A tambah B. Manakala yang CD ni B darab A tambah B. Okey, macam itulah. Lepas tu kita darab, kata kita darab secara kembangan tu. A darab A dapat A kuasa 2. Lepas tu tambah A darab B, AB. Okey, B darab A dapat AB juga. Okey, B tambah B darab B, B kuasa 2. Okey, jadi kita nampak dah bentuk dia, jawapan dia akan dapat sama. Okey, A kuasa 2 tambah AB tambah AB jadi 2AB juga tengah-tengah. Okey. Ni B kuasa 2. Jadi terbuktilah dapat jawapan sama luas dia tu. Jadi perbincangan adakah jawapan bagi kedua-dua kaedah terdapat bersamaan? Ya, bukti dia dah dapat jawapan sama. Okey. Baik. Apabila melakukan kembangan dua ungkapan algebra dalam dua tanda kurungan, setiap sebutan dalam tanda kurungan pertama mesti didarabkan dengan setiap sebutan dalam tanda kurung kedua. Misalnya, okey, tengok contoh. A tambah 2 dalam kurungan darab dengan dalam kurungan A tambah 1. Okey, dia darab satu persatu tu. So, A darab dengan A tambah 1 ni tambah 2 ni darab dengan A tambah 1 juga. Kita kembangkan macam tu. Lepas tu kita darab satu persatu dekat dalam. Okey, A darab A dapat A kuasa 2. A darab 1 dapat A. Lepas tu yang ni pula 2 darab A jadi 2A. 2 darab 1 dapat 2. Jadi A dengan 2A ni sebutan serupa yang boleh diselesaikan. Maksudnya A tu 1A tambah 2A jadi 3A lah jawapan dia tengah-tengah tu. Jadi jawapan dia A kuasa 2 tambah 3A tambah 2. Okey, tengok tip sebelah kanan ni dalam kotak ni. Okey. Katakan pendaraban tu A tambah B dalam kurungan A tambah B darab dalam kurungan A tambah B. Jadi kita boleh buat A tambah B kuasa 2. Satu lagi A tolak B darab A tolak B, dia akan jadi sama dengan dalam kurungan A tolak B kuasa 2. Okey, kalau dalam kurungan A tambah B darab dengan A tolak B, sama je konsep dia, kita kena darab satu persatu dekat dalam tu. A darab A, lepas tu A, lepas tu operasi dia tambah A darab negatif B, tambah lagi B darab A, tambah lagi B darab negatif B. Kita kembangkan. Okay, kita kembangkan. A darab A dapat A kuasa 2. A darab negatif B dapat negatif AB. Tambah B darab A ni dapat BA. B darab negatif B dapat negatif B kuasa 2. Okay. AB dengan BA ni dia sebutan sama. Okay. AB sama dengan BA. Okay, macam ni. AB sama dengan BA. Okay. Walaupun kedudukan depan belakang dia sama. Jadi negatif AB tambah BA jadi kosonglah kat tengah. Jadi yang tinggal adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey. Tengok juga dekat perhatian ni sama je konsep dia. Maksudnya A tambah B darab A tolak B dapat yang ni lah. Okey. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dapat ni. Okey. Manakala A tambah B darab A tambah B dia tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dia akan jadi macam atas ni. Okey. A tambah B kuasa 2. Dan A tolak B darab A tolak B dia tak sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia akan jadi seperti atas ni. Okay, dekat tips ni. A tolak B kuasa 2. Okay, baik. Kita pergi pada contoh 2.
Kembangkan setiap ungkapan berikut. Okey, A tu y tambah 1 darab y tolak 3. Jadi kita darab y darab dengan y tolak 3 tambah 1 darab y tolak 3. Jadi kita kembangkan, kita darab satu persatu, y darab y dapat y kuasa 2, y darab negatif 3 dapat negatif y, tambah 1 darab y dapat y, 1 darab negatif 3 dapat negatif 3. Okey, tengok negatif 3y dengan y itu ungkapan yang sama, sebutan serupa. Jadi negatif 3 tambah negatif 3y tambah y itu jadi negatif 2y dekat tengah. Jadi jawapan dia y kuasa 2 tolak 2y tolak 3. B ni 4 tambah 3R darab 2 tambah R. Jadi kita darab satu persatu. 4 darab 2, 8. Lepas tu 4 darab R dapat 4R. Tambah 3R darab 2 dapat 6R. 3R darab R dapat 3R kuasa 2. Okey. Lepas tu 4R dengan 6R ni sebutan serupa. Jadi 4R tambah 6R dapat 10R. Lepas tu pula yang dia punya kuasa 2 ni kena susun dekat depan. Okey, kuasa 2 susun kat depan, kuasa 1 kat tengah, nombor kat belakang. Jadi susunan dia akan jadi 3R kuasa 2 tambah 10R tambah 8. Kita susun ikut susunan, kita panggil order lah kuasa tu. Okey. Seterusnya C, 3R tambah 4S darab R tolak 2S. Sama je konsep dia, 3R darab dengan R tolak 2S. Operasi tambah 4S darab R tolak 2S. Kita kembang satu persatu. 3R darab R, okay, tambah 3R darab negatif 2S, tambah 4S darab R, tambah lagi 4S darab negatif 2S. Okay, 3R darab R dapat 3R kuasa 2. Okay, lepas tu 3R darab negatif 2S dapat negatif 6RS. Lepas tu 4S darab R dapat 4SR. 4S darab negatif 2S dapat negatif 8S kuasa 2. Okey. Negatif 6RS tambah 4SR. Okay, kita tengok RS dengan SR ni sebutan serupa. Jadi kita boleh tambah atau tolak kat situ. Negatif 6RS tambah 4SR, maksudnya tinggal negatif 2RS ataupun 2SR, samalah. Tengah-tengah tu. Okay, jawapan akhir dia 3R kuasa 2 tolak 2RS tolak 8S kuasa 2. Manakala yang D, 3P tambah 2 kuasa 2. Jadi kuasa 2 maksudnya ada 2. 3P tambah 2 tu kita kembangkan 2 kurungan. Lepas kembangkan 2 kurungan baru kita boleh tambah darab secara kembangan. 3P darab 3P darab 9P kuasa 2 dapat 9P kuasa 2. 3P darab dengan 2 dapat 6P. 2 darab 3P dapat 6P juga. 2 darab 2 dapat 4. 6P dengan 6P ni sebutan serupa yang boleh diselesaikan. Jadi 6P tambah 6P, 12P kat tengah. Jadi jawapan akhir dia 9P kuasa 2 tambah 12P tambah 4. Selesai kat situ. Okey, yang ni yang cikgu kata tadi, sebutan algebra disusun daripada kuasa tertinggi kepada kuasa terendah. Jadi mula-mula dia susun yang kuasa 2, tengah-tengah tu kuasa 1, yang paling kanan tu nombor. Okey, seterusnya. Okey, gabungan operasi termasuk kembangan. Penyelesaian gabungan operasi bagi ungkapan algebra mahupun sebutan algebra mestilah mematuhi hukum Botmas. Standard pembelajaran mempermudah ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi termasuk kembangan. Okey, apa benda Botmas tu? Okey, tengok dekat muka surat 25 tu. Okey, Botmas, B brackets. Bracket ni kurungan. Maksudnya kita apa ungkapan algebra ni kita nak selesaikan dia, kita kena selesaikan dalam kurungan bracket. Oh, order. Order tu maksudnya kita susunan dia. Susun kuasa 2, belah kiri kuasa 2, tengah-tengah tu yang kuasa 1, yang paling kanan sekali adalah nombor. Itu order, susunan kuasa dah. D, division, bahagi. Okey. Kita utamakan bahagi dulu. M, multiplication, pendaraban, okey, darab. Lepas tu A, addition, tambah. Okey, penambahan. S, subtraction. Okey, subtraction, penolakan. Jadi kita ingat Botmas. Okey, tengok contoh 3. Permudahkan. Okey, A 3W tolak 2 darab 4W tolak 1 tolak 10W. Okey, baik. Kaedah yang sama kita kembangkan. Okey, 3W
4W ni dapat 12W kuasa 2. Lepas tu 3W darab negatif 1 dapat negatif 3W. Okey. Yang ni pula negatif 2 darab 4W dapat negatif 8W. Negatif 2 darab negatif 1 dapat 2. Okey. Lepas tu tolak 10W. Okey. Yang kuasa 2 ni 12W kuasa 2 dia letak paling depan sekali. Okey. Lepas tu yang ada sebutan sama tu negatif 3W untuk negatif 8W dengan negatif 10W ni kita tambahkan. Letak kat tengah-tengah. Mula-mula letak kat tengah-tengah dulu sebelum kita tambah. Sebab kita ikut yang ni. Okey, bracket kita dah selesai. Okey, bracket maksudnya kita darab setiap nilai tu. Yang kat luar darab dengan setiap nilai dalam bracket. Order kita susun yang ni. Kuasa 2 kat depan, kuasa 1 kat tengah, nombor dekat belakang. Itu order. Okey, lepas tu kita tambahkan. Kalau ada bahagi, kita bahagi. Kalau ada darab. Okey, lepas tu baru masuk kepada kita tambahkan sebutan sama ni. Negatif 3W tolak 8W tolak 10W dapat negatif 21W kat tengah. Okey, jadi jawapan akhir dia 12W kuasa 2 tolak 21W tambah 2. Okey. B. R tolak 3T kuasa 2 tambah 4RT. Okey. R tolak 3T kuasa 2 kita kembangkan jadi ada 2 kurungan R tolak 3T macam ni dan tambah 4RT. Okey, darab kembangkan macam biasa. R darab R kuasa 2, R darab negatif 3T dapat negatif 3RT. Negatif 3T darab R dapat lagi negatif 3RT. Negatif 3T darab negatif 3T dapat 9T kuasa 2. Lepas tu barulah tambah 4RT. Okey. R kuasa 2 dia letak paling depan sekali. Lepas tu yang ada T kuasa 2 tu, 9T kuasa 2 dia letak selepas dia. Okey. Lepas tu yang ada sebutan sama, RT, okey, negatif 3RT, negatif 3RT tambah 4RT. Jadi dia letak tengah-tengah. Okey. Nombor tak ada. Okey, kalau tak ada nombor letak belakang sekali. Kalau tak ada, biar. Okey, baik. Jawapan akhir dia R kuasa 2 tambah 9T kuasa 2. Okey. Negatif 3RT tolak negatif 3RT tambah 4RT dapat negatif 2RT. Boleh cuba tulis dan kira. C. X tambah Y darab X tolak Y tambah X darab X tolak 2Y. Okey. Sama aja kita kembangkan. Okey. X darab X dapat X kuasa 2. Lepas tu X darab negatif Y dapat negatif SY. Lepas tu Y darab X dapat SY. Lepas tu positif Y darab negatif Y dapat negatif Y kuasa 2 tambah X darab X dapat X kuasa 2, X darab negatif 2Y dapat negatif 2SY. Okey, yang kuasa 2 tu, X kuasa 2 tu ada 2. Jadi X kuasa 2 tambah X kuasa 2 dia letak depan-depan sekali. Lepas tu yang Y kuasa 2 tu, negatif Y kuasa 2 dia letak kat selepas X kuasa 2. Selepas itu yang ada sebutan sama tu, yang ada sebutan sama SY. Negatif SY, okey, lepas tu tambah XY, lepas tu tambah tolak negatif 2SY. Jadi jawapan akhir dia X kuasa 2 tambah X kuasa 2 dapat 2X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey, negatif SY tambah SY jadi kosong dah kat situ. Jadi yang tinggal negatif 2SY. Boleh cuba kira dan tulis kat situ akan nampak jalan penyelesaian dia. Imbas kembali, hukum kalis agihan digunakan apabila melakukan kembangan. Okey, ni kita belajar tingkatan 1 tak silap ibu. Okey, tingkatan 1 ada hukum kalis agihan. Dia ada 4 hukum. Okey, boleh rujuk tingkatan 1. Okey, A darab dalam kurungan B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Manakala A darab B tolak C sama dengan A darab B tolak A darab C. Okey, itu hukum kalis agihan. Seterusnya, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Contoh 4, Puan Maria mempunyai sebidang pemaidani yang panjangnya 3A tolak 2 meter dan lebarnya ialah A tambah 1 meter. Hitung luas pemaidani Puan Maria. Okey, seperti gambar rajah ni lah. Penyelesaian dia luas darab panjang darab lebar. Okey, panjang dia 3A tolak 2 darab dengan lebar A tambah 1. Jadi kita darabkan, kita kembangkan 3A darab A dapat 3R kuasa 2, 3A darab 1 tambah dapat 3R, negatif 2 darab A dapat negatif 2R, negatif 2 darab positif 1 dapat negatif 2. Okey, 3R kuasa 2 kekal, 3A tolak 2A dapat R negatif 2. Okey, dapat jawapan dia. Jadi maka luas permukaan ialah
Luas pemaidani ialah 3 R kuasa 2 tambah A tolak 2 meter persegi. Seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan ni lah, kembangan ungkapan algebra. Ramesh menerima wang saku sebanyak RM50 untuk Y tolak 8 hari. Setiap hari dia membelanjakan sebanyak RM X tolak 3 untuk secawan kopi dan RM X tambah 4 untuk mi rebus. Hitung baki wang Ramesh. Okey, ada 4 langkah memahami masalah. Kena pasti jumlah harga kopi dan mi rebus. Okey, harga kopi tadi X tolak 3, manakala harga untuk mi rebus X tambah 4. Jadi X tolak 3 tambah X tambah 4 dapat 2X tambah 1. Okey, baik. Yang kedua, merancang strategi. Tentukan jumlah pembelanjaan dalam masa Y tolak 8 hari dengan kaedah kembangan. Hari darab dengan harga. Harga kita dah kira dah 2X tambah 1. Jadi hari tadi tu dia buat dalam bentuk Y tolak 8. Jadi Y tolak 8 darab 2X tambah 1. Kita darab kembangkan dia. Y darab 2X dapat 2SY. Y darab 1 dapat positif Y. Negatif 8 darab 2X jadi negatif 6X. Negatif 8 darab dengan positif 1 dapat negatif 8. Dia dapat macam ni lah. Dia punya jumlah perbelanjaan. Okey, melaksanakan strategi menghitung baki. Okey, baki wang lah setelah dibelanjakan menggunakan proses kembangan. Wang saku tolak jumlah pembelanjaan. Wang saku 50 tadi. Tolak apa? Tolak yang ni. Jumlah perbelanjaan tadi. 2SY tambah Y tolak 16X tolak 8. Okey, kita kembangkan, kita buka kurungan tu. Jadi 50, okey, negatif 2SY. Okey, negatif kan? Jadi negatif jumpa dengan positif Y, jadi negatif Y. Negatif jumpa dengan negatif 6X. Jadi negatif jumpa negatif jadi positif 16X. Negatif jumpa negatif 8. Jadi positif 8. Jadi kita susun. 50 ni tadi tambah dengan 8, jadi 58. Yang tinggal 58 tolak 2SY tolak Y tambah 16X. Jadi kesimpulannya baki wang saku tu RM 58 tolak 2SY tolak Y tambah 16X. Dia dalam bentuk ungkapan algebra tu. Jadi untuk lebih mahir dengan lebih mendalam berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan algebra ni, pengembangan algebra ni, para pelajar boleh cuba buat latihan. Jom cuba 2.1. Bermula muka surat 26 dan sambung sikit dekat muka surat 27 tu. Okey. Baik. Itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik pertama. Subtopik pertama 2.1 kembangan di bawah bab yang kedua, pemfaktoran dan pecahan algebra di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.